dengan segala makna ini pun Fadil Ustaz Faiz untuk menyampaikan poin yang tersebut insya-Allah. Fadil Fadil Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, sadaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum. Sungguhnya inilah satu jalanku yang lurus, maka wajib kalian kena ikut jalan tersebut. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang lain, kerana kalau ikut jalan-jalan yang selain daripada satu jalan yang lurus, maka kalian akan berpecah belah daripada jalan yang lurus tersebut. Demikianlah bagi kamu sebagai wasiat kepada kamu. Mudah-mudahan kalian semua bertakwa kepada Allah, yakni menjunjung titah perintah Allah, mengikut satu jalan yang lurus, dan menjunjung titah perintah Allah, menjauhi segala jalan-jalan yang selain daripada jalan yang lurus. Shadaqallahu maulana al-azim. Para hadirin sekalian, Abdullah bin Mas'ud satu hari dia cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat satu garisan di atas tanah. Khattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman biyadihi ala turabi. Nabi kita satu harinya buat satu garisan yang lurus di atas tanah dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "Hadza sabilullahi mustaqim." Inilah satu jalan Allah yang lurus. Kemudian summa khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Nabi buat beberapa garisan-garisan yang lain sebelah kanan dan kirinya Nabi, garisan yang lurus tersebut. Summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, hadhihi subul, inilah beberapa jalan-jalan, laisa minha, yang tidak adalah daripada beberapa jalan tu, sabilun, satu jalan pun, illa, melainkan alaihi syaitanun, ada di atasnya satu syaitan, yad'u ilaihi, yang menyeru kepadanya. Thumma yaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca qara'a hadhil ayat, iaitu ayat yang membaca tadi, inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka hendaklah kalian ikut jalan tersebut. Sirah amar yang datang di dalam Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada dalil yang lain yang memalingkan makna perintah dengan makna wajib kepada makna yang lebih rendah daripada wajib, yakni sunat,
maka kembali kepada asalnya ialah wajib. Al-amru haqiqatan lil wujub, dia kata. Perintah dalam Quran ni hakikatnya ialah menunjukkan kewajiban, wajib. Sebagaimana kita semaya maghrib tadi tu wajib. Pokok mana pun tak boleh tak semaya, kena semaya. Kerana wajib ni maknanya talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan tuntut kita perbuat sebagai tuntut yang putus. Bagaimana putus? Yuthabu ala fi'lihi, sekira-kira dijanjikan pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Wa yu'aqabu ala tarkih, dan dijanji seksa api neraka kerana kita meninggalkannya, mana tidak mengerjakan. Itu makna putus. Artinya semaya 5 waktu ni kita tak dapat tidak kena buat, malah habis ring pun terpaksa kena buat sebab wajib, takut ke neraka. Puasa Ramadan kukuk mana pun kena buat walau malah, kalau kira sedap makan semua. Begitulah juga fattabi'uh, ikut akan jalan yang satu tadi pun ialah perintah wajib. Sebagaimana semaya 5 waktu wajib, ikut satu jalan tadi pun wajib. Kenapa? Kerana Nabi sendirinya sabda dalam hadis yang lain, la taftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi berpecah umatku ini, yakni umat Nabi yang dimaksud di sini ialah ummatul ijabah, umat yang menyahut seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucap 2 kalimah syahadat. Kerana umat Nabi ini semua umat Nabi belaka. Sebagai satu khususiah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada sekalian manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nazira. Tidak kami utuskan engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk sekalian manusia. Tak serupa dengan nabi-nabi sebelum tu. Nabi-nabi sebelum tu diutuskan untuk bangsa dia saja, kaum dia saja, orang kampung dia saja, kaum kerabat dia saja, tidak pada sekalian manusia. Tapi Nabi Muhammad tidak, diutuskan untuk semua manusia. Dia Melayu ke Sia, ke Cina, ke India, ke Afrika, ke Amerika, agama apa pun dia anuti, dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang belum menyahut seruan Nabi, tidak mengucap kalimah syahadat, tak masuk Islam, dipanggil ummatud da'wah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita kena ajak, kena seru untuk menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Islam dah dipanggil ummatul ijabah. Jadi maksud dengan kata umatku berpecah sini bukan ummatul dakwah, bukan Kristian, Hindu, Buddha, tidak. Tapi ummatul ijabah, yakni umat Islamiyah, umat yang dibangsakan pada Islam itu sendiri. Berapa pecahnya? 73 fuq. Ni Nabi sendiri sebut, bukan hamba sebut. Jadi kita tak bolehlah nak lawan lebih daripada Nabi. Kenapa duk pecah umat Islam ni? Marilah kita bersatu, tak apa berlaku akidah apa-apa. Tak boleh gitu. Sebab Nabi sendiri sebut. Nabi sendiri sebut bahawasanya umat Islam ni akan pecah 73 firqah. Maka daripada 73 fuq ni, fawahidun fil jannah, satu fuq yang masuk syurga. Artinya kata Imam Jalaluddin Ad-Dawani dalam kitab Syarah Aqaid Adudiyah karangan Qadhi Abduddin Al-Iji, dikatakan masuk syurga dengan makna lepas daripada kekal di dalam api neraka. Sama ada masuk syurga bi ghairi hisab, tanpa hisab, au hisaban yasira, hisab yang ringan, atau hisaban syadidan, hisab yang bersangatan, ataupun dia tidak taubat maksiat dia buat. Takdirnya Tuhan tak ampun dosa dia, Tuhan nak tegak ke keadilan, maka kena masuk juga neraka, namun akhirnya lepas daripada neraka, masuk syurga. Itu dipanggil firqatun najiyah, satu fuq yang lepas daripada kekal di dalam api neraka. Itu. Wasintani wasab'ina finnar, dan 72 yang lain itu di dalam neraka. Apa arti di dalam neraka? Yakni kalau kesesatannya tidak membawa ke tahap kufur, maka
masuk neraka dulu. Tuhan tak apuk, masuk neraka dulu. Bahkan dosa orang panggil najis i'tiqad ni memang susah nak didapat keampunan lah. Melainkan Tuhan nak ampun, Tuhan boleh ampun, tak ada masalah. Tapi kalau kesesatan dia tu naik ke tahap kufur, wal'iyadzu billahi min zalik, kekal di dalam api neraka. Itu. Kerana tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur pasti sesat. Contohnya seperti akidah Mu'tazilah. Mana? Salah satu akidah Mu'tazilah ni dia i'tiqad makhluk ni dapat memberi manfaat dan mudarat dengan kekuatan yang Allah jadikan pada diri dia. Macam kita duduk alekon sejuk tak? Sejuk deh. Maka pegangan Mu'tazilah bagaimana? Sejuk ni dapat kerana aircon telah dijadikan oleh Allah power yang mampu memberi kita sejuk. Bukan Tuhan jadi sejuk dah. Aircon yang memberi sejuk kerana kekuatan yang Allah jadikan pada aircon. Lampu memberi cerah kerana kekuatan yang Allah jadikan pada lampu. Kipas memberi angin kerana kekuatan power, kuat yang telah dijadikan oleh Allah pada kipas. Panadol memberi kelegaan, kesehatan daripada demam kerana ada power yang Tuhan jadi pada Panadol, mampu memberi sehat. Nasi memberi kenyang, manfaat pada kenyang, bekas pada kenyang, kesan pada kenyang kerana power yang telah Tuhan buat pada nasi, mampu memberi kita kekenyangan bila kita makan dia. Air menghilangkan dahaga kerana Allah jadikan pada air power yang mampu menghilangkan dahaga. Pisau mampu memutuskan kerana Tuhan jadikan power pada pisau yang tajam mampu memutuskan. Ikut sebut dia apa? Maka ini akidah pada kufurnya khilaf ulama ahli sunnah wal jamaah. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ini dapat memberi manfaat, mudarat dengan kekuatan yang Allah Ta'ala jadikan pada diri dia. Sebab tu tak kufur lagi tu. Sebab dia masih kata Tuhan yang menjadikan power tadi. Tapi fadzaka bid'iyun fala taltafit, maka ini akidah bid'ah dhalalah, sesat, jangan kita ikut. Kalau dia kata bukan Allah, memang tabiat ekong dah dapat sejuk. Kerana ekon kita dapat sejuk, kerana nasi kita dapat kenyang, tabiat nasi memberi kenyang. Hak tu kafir. Hak tu kufur dengan ijma' ulama. Wa man yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi manfaat dan mudarat dengan tabiat dia atau kerana dia dapat manfaat mudarat, maka hak tu kufur tanpa khilaf ulama. Tu bahaya. Dia makan nasi, memang nasi ni kenyang, tabiat dia dah. Siap. Atau kerana nasi dapat kenyang, sudah. Tabiat Panadol memberi sehat, tabiat Panadol memberi kelegaan, atau kerana Panadol melegakan. Tu kufur tanpa khilaf ulama. Bahaya tu. Macam anak-anak kita duk ngaji sekolah sekarang itulah. Air hujan mari di mana? Yakni matahari sedup. Matahari sedup, air pun naik jadi wap. Lama-lama bertokor jadi awan, berat, turun pula jadi air hujan. Sedup pula, naik pula, turun pula jadi air hujan. Turun naik, turun naik, turun naik. Tabiat dia dah dia panggil. Semula jadi dia ya. Sudah. Kufur tu, kufur jangan main-main. Kenapa? Karena pegangan yang diajarkan oleh Nabi SAW, oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ialah wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan pada manfaat atau mudarat itu tidak adalah ia hanya melainkan Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang mengerasi di atas hamba dia. Artinya kalau dia pasal ekon, pegangan di dalam hati dia, cakap tu tak apalah, panah weh pasal ekon, tak apa, tak perlulah panah, ya Allah berilah sejuk kepadaku. Di sisi saya pasang ekor, warok sangat lagu tu.
Ya Allah, saya demam ni, ya Allah bagilah sehat di sisi saya makan Panadol. Tak payah cakap gitu. Demam beli Panadol je kedai. Nah, kecek tu tak apa. Orang panggil cakap dengan jalan adat. Nah, tetapi pegangan. Ini masalah pegangan ni duduk dalam hati. Dia tak nampak. Kita ni nampak hak zahir sajalah. Kita buat kira hak zahir. Nahnu nahsabu bizawahir. Kita buat kira hak zahir. Sebab tu salah satu daripada Tuhan nak mempermudahkan kita, urusan bermuamalah ni disyaratkan Islam. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak mudah, Allah tidak nak kepada payah. Maka sebab tu kalau kita ngaji fiqh, setiap daripada syarat sah itu, syarat sah ini ialah Islam, tidak iman. Syarat sah sembelih Islam, bukan iman dah. Kalau iman hanya tiap-tiap kali nak beli daging lembu ke ayam ke apa, kena tanya sosok bagaimana mau beriman dengan Allah Ta'ala. Ada Allah apa mau nak hukum? Mesti ke tidak? Tidak ada Allah. Dalilnya mana? Oh sudah panjang beratur nak beli ayam. Mudah gitu. Tengok nama Pak Allah, nama Dalah, nama Somad, Islam lah tu. Dibeli lah. Itu Islam. Mudah. Mana inqiyaduz zahir? Wak kira hak zahir. Sebab soal iman dalam hati wa hisabuhu 'ala Allah. Kiraan tentang batin ni ialah Allah. Maka sebab tu nak tahu betul ke tak betul pegangan kita ni tak dapat tidak mesti dengan ilmu. Bila kita mengaji, tak betul aku i'tiqad selama ni. Astaghfirullahalazim. Tu apa? Tu apa? Sebab kita duduk dengan mengaji. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya sanya Allah Ta'ala terima taubat orang yang buat kerja jahat dengan kebodohan dia. Jahalah, mana bodoh? Bodoh tu bodoh selapih. Bodoh selapih ni makna dia sedar diri dia bodoh, ngaji. Itu mana bodoh selapih, dia panggil jahil basit. Jahil selapih, mana dia tahu diri dia tak reti, yang mengaji. Bila yang mengaji tak betul aku buat selama ni, astaghfirullah. Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dengan Allah Ta'ala segera. Tuan kata duduk dalam majlis ilmu tu hak pun dosa. Duduk tu bukan duduk saja dah, kena mengaji lah tik. Duduk sambil-sambil tidur selok gitu tak jadi apa. Boleh tunggu isyak. Orang kabar komat. Sudah dah. Tak jadi apa lagu tu. Duduk dalam majlis ilmu tu hak pun dosa ni makna duduk dengan mengaji. Bila dia tahu tak kena hak dia pegang selama ni, astagfirullahalazim. Dia taubat selalu. Maka ketika tu Tuhan apa dosa dia. Kalau tak mengaji, nak tahu di mana dah? Nak tahu di mana pegangan kita tu betul ke tak betul? Bagaimana kita nak ikut suruh Allah Ta'ala suruh tadi? Fattabi'u, maka ikutlah kalian akan satu jalan Nabi yang lurus. Sabilullahi mustaqiman, jalan Allah yang lurus. Mana? Iaitu Nabi SAW sebut dalam firman yang lainnya. Qul, Allah Ta'ala perintah Nabi. Qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Mana jalan Nabi? Hadhihi sabili, inilah satunya jalanku. Ad'u ilallahi ala basirati, menyeru manusia kenal Allah di atas dalil penglihatan yang jelas. Maka sebab tu ilmu ni tak boleh kita taklid, tidak boleh kita pok tu dan mau tahu mana Tuhan ada. Tok guru semua ayat Tuhan ada berlaku. Apa dia mau tanya lagu tu? Sudah. Artinya dia ni kemah Tuhan ada ni sebab tok guru, ustaz duk sebut dalam masjid Tuhan ada. Kalau ustaz tu sambung ngaji mari klik ayat Tuhan tak ada pula, lagu mana? Dia kata beki semula hak semula Tuhan ada tu tak kena. Hang ngaji martabak langit ketujuh. Rupa Tuhan tak ada. Ya kau ustaz. Ya hak ni hak betul. Hak ni hak mau boleh PhD, hak terbaru terkini lah ni. Tuhan tak ada. Tuhan tak ada pula lah dia jawabnya. Maka sebab tu ilmu ni tak boleh kita taklid. Wajib kita kena ijtihad. Apa ijtihad? Yakni kita kena tahu dalil. Sekurang-kurang dalilnya ialah dalil ijmali.
Nah, dalil ijmali maknanya dalil secara borong. Walaupun tak boleh berhujah. Kalau kira dalam Quran Tuhan suruh berhujah, qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wa mari hujahmu. Nah, jika mu dakwamu tu sebenar, betul. Kalau kira Tuhan suruh ai hujah, hujah ni lebih daripada dalil. Tiap-tiap hujah pasti dalil, tapi tiap-tiap dalil belum tentu hujah. Lagu tu dah. Tiap-tiap hujah pasti dalil, tapi tiap-tiap dalil belum tentu hujah. Nah, dia boleh sebut, mu tahu di mana tu ada? Oh, langit bumi ni siapa buat? Tentulah dia. Dia boleh sebut. Pak kalau dia tanya, langit bumi ni kalau tak ada, lagu mana? Tak reti dah aku ni. Pakai selesai situ dah. Bertanya orang lain ya. Tak apa dah tu. Tak ada khilaf ulama iman dia tu sah. Nah, hak berkhilaf ulama ni kalau hak tak tahu dalil tadi. Hak tok guru duk cerita ya. Hak ni dipanggil iman muqallid dia panggil. Nah, iman maknanya benar tapi secara apa tu? Iman muqallid maknanya mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut orang lain kerana asabiyah, ta'assub tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu dia panggil taklid. Orang yang taklid muqallid dia panggil. Tak tahu gapo sekarang dalil, ikut orang gitu je. Ni dia panggil muqallid. Iman muqallid khilaf ulama. Sebahagian kecil ulama mengatakan iman dia tidak sah, kufur, kafir, bahkan kekal dalam api neraka. Wala'iyadzubillah. Mujurnya pendapat tu marjuh, lemah. Pendapat yang rajih, iman orang muqallid ni sah, tapi syaratnya kena yakin. Syarat dia kena yakin. Kalau muqallid tapi duduk syak, zon dan waham, demo percaya tak Tuhan ni ada? Nak kata ada, tak biasa tengok ya. Nak kata tak ada, demo duk mengajar ada belaka. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada kok. Hak tu kafir tu. Hak tu kupuk tu. Tidak yakin. Hak kata sah ni memang yakin. Gocoh pun sanggup. Kerak-kerak pun Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan tak suruh puas kaya baru. Sanggup. Mati pun sanggup lagi. Tapi dalil tak erti aku. Tok duk cerita gitu, aku ikut gila. Iman lagu ni katanya ulama qaul yang rajih sudah sah tetapi berdosa. Sebab apa berdosa? Sebab kalau dia tu boleh mengaji, dia tinggal mengaji, maka dia berdosa. Dalilnya dalam Quran Allah Ta'ala firman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, surah Al-Mulk kita dah baca semua, belum nak tidur lah. Kalau dah baca lah, tak baca tak baca. Tuhan kata waqalu, dan berkata mereka itu penghuni neraka sa'ir. Lau kunna, kalaulah kita mula aifid dunya, di dunia, nasma'u, dengar tu maknanya kena mengaji. Dia tak boleh baca sendiri. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, teras agama ni kita tak boleh nak baca sendiri. Man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Barang siapa yang mengambil ilmu akidah semata-mata daripada buku, beli buku, ya pun kakak depan TV bela-bela tengok Netflix, mak kilau masuk dah Netflix lah ni bela-bela baca, bela-bela tengok cerita, bela-bela lepas tu baca pening sore, gapo dia gini kau, sudah bila syaikhin, tanpa tok guru yang dia mengaji, maka dakhalat fi qalbihi al-awham, masuk dalam hati dia segala sengka-sengka. Boleh jadi betul, boleh jadi salah, maka tak sah gitu mengaji. Innamal ilmu bitta'allumi, Nabi sabda, hanya seilmunya, ilmu itu didapat dengan belajar. Maka kena mengaji. Nasma'u, dengar. Au naqilu, ngaji dah hadis tuanya, tapi akal dia merewel, pah ke Rusia, Baghdad, Korea mana, tubuh duduk dalam tempat mengaji. Ni. Tubuh yang duduk dalam tempat mengaji, akalnya tak hadir sekali. Au situ dengan makna ma'ah. Nasma'u ma'ana kilu, gitu. Kalulah mula kita di dunia,
mendengar serta berfikir. Nah, mendengar serta berfikir, naqil. Guna akal. Jangan kita kata akal tak usah guna lah, lepas tahu tepi. Tak kena tu. Kalau tak guna akal, kalau nak guna kepala lutut bagaimana? Nah, akal ni nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka disiplin ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah menyandingkan nakal dengan akal. Quran dan hadis dipanggil nakal. Nah, akal ijma'ul ulama dan qiyasul fuqaha atau qiyasus sahih, itu dipanggil akal. Kena sanding sekali. Tak boleh ke depan dan ke belakangkan salah satu daripada dua. Kalau ke depan salah satu, sesak saja. Contoh seperti Mu'tazilah, dia mengkedepankan akal berbanding nakal. Setiap Al-Quran hadis sebut tak cerna dengan akal dia, hak nipis tu dia takwil. Bukan ni. Tu. Sebab apa? Sebab dia kedepankan akal berbanding nakal. Contohnya dalam banyak-banyak perkara yang dipegang di dalam akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah harus akhirat esok Allah bagi kita dapat nampak zat Allah Ta'ala. Ru'yatullah dia bagi. Nah, Mu'tazilah kata mustahil. Sebab melihat ni mesti dengan mata. Bila mata duduk depan, bila duduk depan mestilah Tuhan tu berjisim berjiring, mesti bertokoh, bertubuh badan, berhubung dengan cahaya, berjihad, ada di depan, di atas, di bawah, di kiri dan kanan. Maka mustahil Allah Ta'ala lagu tu kalau tidak serupa dengan makhluk. Nampak kemas dah situ dah tadi. Maka boleh tengok dah Tuhan, tak boleh kata. Sebab tak terima pada akal. Patut ayat Quran kata wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang mukmin ni cerah cuaca, comel lote, bersih bersinar-sinar, kepada Tuhan mereka itu nampak. Tak dia kata kepada nikmat Tuhan mereka itu nampak. Itu kata Mu'tazilah. Sebab dia fikir dengan akal ke depan, nakal di belakang. Kata musyabbihah mujassimah, memang boleh lihatlah Allah. Sebab Allah ada kepala, ada tangan, ada kaki, seperti kita juga. Cuma tangan Tuhan comel, tak semua tangan mung. Jadi tengok Tuhan gini, supaya kita tengok Tuhan ada depan, bertubuh, berbadan. Sekarang ni tak nampak, tak tahu lagu mana muka Tuhan, tangan Tuhan. Hak tu pun sama bengok juga dengan hak tadi. Dua-dua tu sesak belakang dua-dua. Sebab hak ni akal duduk depan, Quran hadis duduk belakang. Satu lagi, Quran hadis duduk depan, akal lepas ke belakang. Tak boleh kat tu. Patut hak betul lagu mana Ustaz? Quran hadis dengan akal ni disanding bersama. Setiap apa yang dikhabar oleh Allah dan Rasul tidak sekali-kali tidak boleh dicerna dengan akal. Boleh diterima dengan akal. Itu maksud itu. Mana? Lalu kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajzim akhi bi ru'yatil ilahi. Hendak yakinlah saudara bahawasanya harus Allah bagi nampak zat dia akhirat esok. Nampak Tuhan kuk mata, bukan tengok ngabuti mata. Boleh ingat tu? Apa? Nampak Tuhan kuk mata, bukan tengok ngabuti mata. Lagu mana Ustaz itu? Kerana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kata, tengok dengan nampak ni beza. Tiap-tiap benda kita tengok tak semestinya Tuhan wi nampak. Betul tak? Naik kereta molek-molek, berdegung masuk lubang. Bininya kata, Allah abang, tak tengok kalau lubang depan. Kata tengok dah tapi tak nampak weh. Betul tak ibu-ibu? Tengok dah tapi tak nampak. Weh, kalau gitu nampak ni gapo dia? Nampak ni satu bagai kurniaan daripada Allah. Ada benda yang tak perlu tengok tapi nampak. Ada orang dengar mengajar dia pejam mata. Angguk pejam mata. Tok guru kata, mana nampak tak? Jelas tok guru nampak. Nampak mana pejam mata tu? Nampak tapi tak tengok. Ada. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu duduk khutbah di Masjid Nabawi, Madinah. Berdegung, tiba-tiba Tuhan nampak tentera Islam duduk beratus batu jauh. Syariah, Jabal. Hei tentera pergi ke bukit.
Dah dia dengar suara Sayyidina Umar, tentera hok duk jauh beratus batu. Sayyidina Umar tengok, tak tengok. Pas apa wi napa? Tuhan wi napa? Kalau gitu nampak ni bagai daripada kurniaan Allah dia panggil. Nah, aduh. Jadi bukan hanya mata saja nampak. Tuhan nak bui segala benda hak ada di tubuh mukmin akhirat esok boleh nampak zat Allah, nampak. Lazat bahkan nikmat nombor 1 paling sedap dalam syurga. Nah, fi jannatil khuldi bila tanahi. Nampak Tuhan tu dalam syurga. Itu. Kalau Tuhan nak bui lah, bukan semua Tuhan bui. Nah, sebab tu bukan harus kita pergi tengok Tuhan, bukan gitu. Nak faham? Kadang-kadang orang mengajar tauhid tak kemah kata, harus esok kita boleh pergi tengok Tuhan. Oh, tak betul lagu tu mengajar. Harus boleh kita tengok Tuhan ni lagu ni. Tu imam boring duk dalam syurga dia. Dia pun ketuk pintu syurga tu bila. Buat gapo tutup bila weh. Kata duk main bidadari lah ni. Oh, tak puas kau. Puas kat lah. Gi tengok Tuhan. Kok tu orang panggil karut. Dak ni. Memang tepat. Memang salah tu. Bukan gitu. Duk di syurga mana pun kalau Tuhan nak dapat nikmat tu dapat. Nah, bila tanahi tanpa ada kaifiat gapo. Dan Tuhan nak buka, nak nampak. Seluruh tubuh lazat dapat nampak zat Allah Taala. Bulu-bulu roma sedap. Sebab tu wajah tu bukan kerana muka saja putih. Muka saja putih, tangan hitam. Kena ke dia Ali Syukri dak sini. Naknya apa? Kullu jasad wujuhun yawma idzin nadhirah ay jasad. Nah, min itlaqil juz'i ay wajhun wa iradatil kulli ay kull jasad. Nah, semua tubuh orang mukmin putih bersinar, bercerah cuaca. Sebab apa? Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka itu nampak. Itu maksud. Nah, dia panggil min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut melihat tapi naknya nampak. Sebab melihat tu sabab bagi nampak tu musabab bagi melihat. Naknya ialah nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butik mata. Awak buat apa-apa jadi ayat bom apa boleh. Tu. Nah, lepas tu Tuhan bertempat ke tak? Tuhan ada tangan kat dia. Tak serupa dengan makhluk. Lagu tu. Tak reti. Tak reti tu reti. Selagi boleh doa ayat Tuhan ni ada. Tu tak kenal tu dia panggil. Nah, ini perkara mestilah kita kena mengaji betul-betul supaya kalau kita mati, bukan nak kita tanya selalu soalan ni. Tak nanti tunggu tiup sangkakala kedua. Selalu dah. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Ini orang panggil soalan bocor. Bukan soalan saja, jawab apa Abu bocor. Nah, anak-anak sekolah kita kalau jawab berasa soalan SPM tu soalan bocor tapi tak boleh jawab, gagal. Kita kata bodoh punya dia ni. Soalan bocor bodoh lagi tak boleh jawab, gagal. Kalau soalan jawab apa bocor, nak kata ke apa? Kalau gagal lagi. Beratlah nak sebut ayat tu, takut kasar doa dalam masjid dia tu ni. Kalau orang Kelantan bodoh ketok enggo ya tu ni. Mungkin berat benar. Soalan jawab apa bocor pun gagal lagi. Tapi gagal SPM tak ada masalah lah, neh. Jangan duk marah sangat kerana ni supaya dengan segala-gala nak SPM. Supaya mati hidup kalau tak tak boleh. Mu ni jatuhkan maruah mak gini-gini, malu mak nak hadap orang apa SPM gagal. Tak ngaku anak dah mu ni. Berat lagi tu. Nak berdoa macam tu. Jangan lagu tu lah. Mungkin anak kita tidak berkemampuan dalam pelajaran. Mungkin boleh dalam media kemahiran kalau lagu mana nak. Jangan kita tak melampau sangat. Sebab tu keesa dunia tak ada apa. Tuhan janji dah rezeki kan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada sesuatu yang melata melainkan Tuhan siap dah rezeki dia. Jangan duk bimbang kau miskin, kau sesok, kau bergapo. Ni nak hantar anak ngaji pondok takut. Atau nak ngaji pondok tak ada siji. Esok nak makan berapa? Weh lah. Makan nasi tak makan putu kayu. Nah gitu ini. Tengok orang ngaji pondok, bulak-bulak belaka. Perut bucik-bucik belaka. Ada sini. Bahkan mati awal dah ramai. Jamu semua.
Tiap kali mengajar jamu Tok Guru makan nasi biryani, nasi hujan panas, hujan itik-itik, tak mati awal apa Tok Guru. Sebab tu kalau kita sayang ke Tok Guru ni jangan jamu nasi. Nah, jangan. Suruh Tok Guru balik cepat-cepat. Tapi sapu kena tebal. Tok Guru balik. Makanan ada ke? Tak ada. Kita sayang ke Tok Guru, takut mati awal. Balik cepat-cepat lagi. Jamu yang ni untuk pelajar-pelajar di mu'oh lain boleh. Tu lagu tu. Nah, apa kita duk syok benar janji rezeki Tuhan. Nah, satu daripada asbabur riddah ialah syok dengan janji Allah Ta'ala. Ramai mana hok di tanah tu menghadap kiblat, rupa-rupa hakikatnya Tuhan membalik ke jasad dia membelakangi kiblat. Apa? Hakikatnya kufur. Sebab syok dengan janji Allah Ta'ala. Salah satu benda hak Tuhan dhaman, Tuhan jamin, ialah rezeki. Tapi kita ni tak berapa nak yakin mana, sebab kita ni dihasut oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itu kan? Syaitan dia menjanjikan kepada kamu dengan kefakiran. Tabung masjid lalu depan salah waktu bit 50 riyal. Sudah. Tengok kiri kanan tidur. Alhamdulillah. Masuk balik akak go seria. Apa? Habis bitih go 50 riyal abuh ke masjid kan? Siapa hok kata? Syaitan hok bisi. Gitu kan? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah dia menjanjikan juga pada kita keampunan dan kurniaan dia yang tidak ada batas. Kalau mu nak lebih banyak, nak berkat, mu sedekah, mu infak, kita tak apa nak yakin mana. Kalau wi 100, 50, ada 100, wi 50, sikit lah jadi 50 jadi. Artinya kita tak berapa nak yakin dengan janji Tuhan. Nah, kita duk janji, duk yakin dengan janji syaitan. Bimbang-bimbang takut duk syok tu. Ni bahaya. Nah, maka jangan syok. Karena iman ni dia tak terima melainkan yakin. Apa yakin? Yang ni tak terima lawan bagi yakin. Nah, tu tak terima lawan bagi yakin. Apa? Tak terima syak, zan dan wahab. Tak terima. Artinya 100% bulat. Nah, kalau duk 50 mana? Idrakut tarafain fil qalbi ala sawa'i, mendapatkan dua tepi dalam hati bersama kedua-dua. Boleh jadi 50 percaya, 50 tak. Kalau ni pupuk, artinya kita tu tidak benar-benar tasdik. Karena arti daripada iman tu ialah tasdiqullah atau tasdiqun nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiqu bima jaa bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah. Kita membenarkan nabi, kita terima nabi, dan kita terima apa yang dibawa datang oleh nabi. Nah, jadi Quran ni siapa bawa? Nabi bawa. Nah, bukan nabi rekod dak, Tuhan kirim ke nabi. Siapa ke kita? Kita pun baca, yakin kau doa aku ni Tuhan janji rezeki. Kalau kita tak terima, kufur dia balik. Kalau kita terima, ya, Tuhan janji, Tuhan jamin. Tasdiqu bima jaa bihin nabi, kita benar, kita terima apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ulima minad din bid-darurah, apa yang diketahui daripada agama dengan secara darurah, apa dengan secara mudah. Lawan bagi iman artinya kufur. Apa kufur? Takdzibun nabi, mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa takdzibu bima jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah, dan kita mendustakan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara agama yang diketahui dengan secara mudah. Maka tu dia panggil kufur. Nah, tu dia panggil kufur. Mana Nabi kata begini dalam Quran, dalam hadis, iya ke? Boleh jadi. Kalau kita tak mengaji ilmu akidah ni boleh jadi benar-benar. Nah, contoh, kalau kita tak boleh kuasai perbezaan di antara hukum akal dan hukum adat. Nah, sini ada tak mengajar ilmu akidah? Ada deh. Kitab apa? Tak tahu deh. Ya penting akidah lah. Nah, akidah Syiah pun tak apa. Kau guna. Nah, jangan lagu tu lah.
Kena pasti. Akidah ni makna simpulan. Nah, jamaknya aqaid. Apa? Segala simpulan, tambatan, konkret. Ikut nak kata apa? Paku bagi iman. Itu dia panggil. Kepercayaan kita, terimanya kita kepada Nabi, membenarnya hati kita kepada Nabi tu, apa hak dibawa datang? Mesti kena tambak, kena sipu, kena konkret. Itu dia panggil aqaid atau akidah. Tak boleh main duduk percaya gitu. Tak jadi gitu. Nah, mesti kena tambak, kena simpu. Maka dalam setiap pengajian ilmu akidah, sebelum masuk bahas tentang ketuhanan, kerasulan, kenabian, perkara-perkara yang dicerita oleh Nabi, dia panggil sam'iyat, au ghaibiyat, au khabariyat, ulama terlebih dahulu akan mari cerita tentang hukum syarak, hukum akal dan hukum adat, supaya kita benar-benar menguasai dan kita mampu untuk gunakan akal kita dalam berfikir. Nah, dan membeza antara hukum akal dan hukum adat. Hukum adat ni maknanya kebiasaan berlaku. Itu. Nah, kebiasaan berlaku ada 4 ikatan adat. Ribatul adi arba'ah. Nah, ikatan adatnya ada 4. Ribatul wujud bil wujud, ribatul wujud bil adam, ribatul adam bil wujud, ribatul adam bil adam. Ikatan ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Oh, gapo tahu Ustaz? Ada makan, ada kenyang. Nah, itu. Betul tak? Ikatan ada dengan ada. Ada makan, tiada lapar. Nah, ikatan ada dengan tiada. Nah, tiada makan, ada lapar. Nah, itu dia panggil ikatan tiada dengan ada. Tiada makan, tiada kenyang. Nah, itu dia panggil ikatan tiada dengan tiada. Maka hukum adat ini sah menyalahi. Karena hukum adat ni masuk di dalam harus pada akal. Hukum akal 3. Mana? Mesti, tentu sungguh 1. Nah, tentu tidak 2. Boleh jadi 3. Nah, Allah ada mesti. Tu. Tak ada Allah, tak tentu tidak, tak boleh terima kan. Ada. Nah, contoh tu. Allah menjadikan ni, Allah meniadakan ni, boleh jadi terima dengan kepala otak, bukan wajib atas Allah Taala. Wajaizun fi haqqihil ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Harus pada hak Allah, bukan wajib tak. Mengada dan meniada, nah, menjadikan orang itu celaka, syaqawah, ahli neraka, dan menjadikan orang itu sa'adah, ahli syurga, harus pada hak Allah Taala. Ada satu menekan di atas Allah Taala. Nah, kerana dia bebas, dia Tuhan kan? Dia nak buat gapo ikut dia. Dia tak perlu tanya khabar kita dulu. Nah, dia tanya dah, mana bulan 12 ni mana penduduk Kuantan? Kalau hamba nak pergi banjir berat ni. Nah, Tuhan tanya ke? Pok kita pun terjangan Tuhan. Kalau buat juga kami tak semaya dah ni. Tuhan pun letik, biarlah tak jadi noh. Gitu ke Tuhan? Kalau gitu bukan Tuhan lah tu. Tu ahli politik. Nak sini. Buat gapo-gapo kena tanya khabar dulu, jangan ilah undi nama kan. Nah, Tuhan tak lagu tu. You nak pergi banjir, nak pergi kemarau, kau di tempat mana? Yang mana tanya khabar kita? Ikut dia. Fa'alul lima yurid. Dia sang pencipta yang maha menentu. Nah, dia mau duk halau ke Atas Timur tahun lepas. Nah, takut banjir berat ni. Siap dah kemah gapo. Kabar-kabar sya'aleh kok banjir. Nengung gula we. Sudah. Wana ni biasa. Harus. Nah, hukum adat sah menyalahi. Nah, itu kan? Betul tak? Soalan nak tanya. Soalan nak tanya ni. Nak tanya soalan ni. Boleh tak? Nampak senyap lah kofok kita. Nah, biar kita tanya pula lebih kecek itu. Terima ke tidak pada akal kita? Pada akal ni. Bukan pada adat, pada akal. Seseorang yang makan nasi 5 pinggir, tak usah banyak lah. Banyak boleh 10 pinggir. 10 boleh. 10 pinggir dah makan nasi. Pas pinggir nambah, pas pinggir nambah. Lapar lagi, 10 pinggir. 10 pinggir dah makan nasi, terima tak pada akal kita? Tak kenyang-kenyang, tetap lapar. Soalan, terima ke tidak? Tak terima dia? Tak apa, jawab lah. Jangan takut. Tak boleh terima.
Tak apa, jawab lu tak boleh terima. Okey. Jawapan penduduk Masjid Jami' Baitur Rahman, jawapannya tak boleh terima dengan akal. Betul? Okey, soalan yang kedua pula, kenapa tak boleh terima dengan akal? Makan nasi 10 pinggir tak kenyang-kenyang, tetap lapar? Sebab banyak sangat nasi. Sebab tak tahu nak jawab kan? Sebab tak baca doa. Sebab nasi tu memberi kenyang. Oh, berani tu jawab tu. Nasi tu memberi kenyang. Nasi tak memberi kenyang. Baik, bapa tak terima dan nasi tak memberi kenyang. Tanakuk tu. Tanakuk ni artinya berlawanan. Tadi jawab tak terima dengan akal, makan nasi 10 pinggir tapi tak kenyang. Bapa tak kenyang sebab nasi tak memberi kenyang. Kalau nasi tak memberi kenyang, terimalah dengan akal. Makan nasi 10 pinggir pun tetap lapar, tak kenyang. Jawapan sebenarnya terbalik dia. Bila sudah kita jawab tak terima dengan akal, makan nasi 10 pinggir tetap lapar, mesti pada akal kita kenyang. Sebab apa? Ya, ke jawab harus balik sebenarnya. Sebab nasi memberi kenyang. Sebab tu tak terima dengan akal kita. Betul tak? Tapi nak jawab tu takut. Takut sebab ada dah akidah betulnya. Cuma tak betul-betul menguasai lah. Nampak dah? Maka jawapan tu betul tak sebenarnya? Salah. Salah. Hak betul jawapannya, terima dok pada akal, makan nasi 10 pinggir perut tetap lapar, tak kenyang-kenyang. Jawabnya terima. Bapa terima. Barulah jawab Haji jawab tadi. Sebab nasi tak boleh kenyang. Mu makanlah, jangan kata 10 pinggir, satu kontainer berat. Satu benda padi mu telah berat. Nak boleh kenyang. Kalau Tuhan tak buat jadi kenyang, tak kenyang. Mu minum air kering laut. Kalau Tuhan kata tak hilang dahaga, tak hilang. Sebab wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Itu orang panggil soalan dalam menguji antara penguasaan hukum akal dan hukum adat. Melainkan soalan saya tanya lagu ni, terima ke tidak pada adat makan nasi 10 pinggir tetap lapar, tak kenyang-kenyang? Barulah jawab tak terima pada adat. Pada adat makan nasi 2 pinggir pun kenyang dah. Pada adat, maka hukum adat sah menyalah. Penting tak ustaz duk ngaji? Penting, siapa kata tak penting? Kalau dia pergi baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman, bila Dajjal ni mengaku Tuhan. Dajjal ni dia bukan mari dengan mata sebutir gitu. Mari mata sebutir gitu nya tak apa orang mudah nak kenal. Oh ni nak Dajjal ni mata sebutir main cacak pula tu OKU. Dah. Dajjal ni mari dengan segak semak, handsome, bagai-bagai kelebihan, mencarikan adat dia mampu buat dengan slogan-slogan yang memberangsangkan, ayo kita maju bersama dengan kebajikan, membangun bersama, ikutlah gapo pun dengan kebaikan, dengan Islam. Itu contoh. Orang pakai ikut. Ini terbaik, ini pemimpin ni. Lama-lama dia mengaku Imam Mahdi. Lama-lama dia mengaku Nabi Isa. Maka orang boleh terima. Sebab banyak khamak-khamak pelik-pelik. Boleh jadi. Akhir dia berkhutbah, Dajjal dia kata, ihzaru, kalian semua kena takut, waspada an Masih Dajjal, tentang Masih Dajjal. Siapa? Dajjal sendiri hak khutbah supaya kita takut ke Dajjal. Akhir khutbah tu dia mengaku dia tu Tuhan. Baru tak buta mata kanannya, putus dengan kirinya, tertulis kafir di dahinya, boleh dibaca oleh orang yang pandai membaca atau tidak pandai membaca. Barulah ketika tu separuh bumi ni tinggal. Dah jam nanti ni. Pakak lari. Tu. Hak kekal dengan Dajjal, hidupnya mewah. Maka hari pertama Nabi royak seperti setahun. Dajjal tahan matahari. Hebatlah aja. Stop. Royak ke matahari. You speaking. Ni berhenti. Matahari berhenti. Kemarah separuh bumi. Tengok. Kemarah separuh bumi. Nak makan kau gapo wala semulut nasi. Sekepi roti kena beri mai Dajjal tu Tuhan.
Pendek ceritanya, sahabat tanya, ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan apa hak Tuhan buat untuk orang mukmin ketika tu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang mukmin makan gapo ketika tu? Dah sekeping roti pun kena beri darjat Tuhan. Tak orang mukmin murtad. Lalu Nabi jawab, at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid yajri zalika bit ta'am. Makanan untuk orang mukmin ketika itu ialah tahlil. Apa tahlil? Halala yuhallilu tahlilan ay qala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha sudah kenyek. Sudah. Terima tak pada akal? Terima tak pada akal kita? Terima tak? Terima. Siapa tak terima tadi? Berat tu tak ada akal dia tu. Imam Haramai kata, faman lam ya'rif ma'nal wajib la aqli wa ma'nal jaiz la aqli wa ma'nal mustahil la aqli fahuwa laysa bi'aqili. Siapa yang tak reti hukum akal yang tiga tadi, tentu sungguh pada akal, tentu tidak pada akal, boleh jadi pada akal, dia tak reti ni, fahuwa laysa bi'aqili, maka orang ni pada makna tak ada akal, walaupun nampak seperti berakal. Orang panggil gila tak nampak gila, bahaya tu. Ya kalau gila nampak gila ni mudah. Mana? Telanjang bogel, rambut panjang keras belah, muka kelari duk cari makanan, kutuk siapa. Kalau nampak gila dah deh. Gila ni jangan main-main. Tapi kalau gila tak nampak gila, pakai kok, pakai necktie, speaking. Tu speaking jangan main. Pakai kasut hitam, semak segok bergaya. Sikap ada semua duk penggoya. Tapi jangan main-main tu, salah cakapnya tapa ke dia. Apa? Munggu gila tak nampak gila. Ini bahaya. Terima tak pada akal? Terima. Kenapa terima? Kan yang memberikannya Allah. Bukan makanan. Itu lagu tu. Kalau orang tak mengaji hukum akal, dia baca hadis ni. Ni cerita Doraemon apa ni? Mana ada la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, sedawa. Ada dia ya, pas ngatik tu. Hak tu bukan sedawa sebab ngatik. Hak tu metak darah 3 pinggir rumah orang. Hak tu duk sedawa nyadar tadi nak bangun tu. Harus pada akal, walau mustahil pada ada. Hukum ada sah menyalahi. Maka sebab tu kadang-kadang orang tak reti hukum akal, hukum ada, boleh jadi fasik bila ingkar karamah awliya, dan boleh jadi kufur wal a'yadzu billahi min zalik bila dia ingkar mukjizat irhas para nabi, para rasul. Baca Quran, qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Macam mana api jadi sejuk selamat, mana ada kena putus rokok pu panah menepik dah. Tak terima ni. Ini cerita Pokemon Doraemon ni. Kafir tak dia? Kafir kerana ingkar Quran. Kenapa? Sebab akal dia tak boleh terima. Padahal akal boleh terima. Akal Abu Bakar As-Siddiq boleh terima. Abu Jahal, bapak bodoh Abu Jahal, bila Rasulullah kata kemalan ambo dibawa berjalan pergi Masjidil Aqsa, bah naik ke langit, tak cerita lagi naik ke langit, bagi cerita Masjid Aqsa. Lepas tu balik selalu sini. Abu Jahal tu gila dah Muhammad ni. Orang pergi Palestin ni sebulan balik dengan kenderaan yang Allah Ta'ala jadi pada adat zaman tu, kuda. Kalau pergi ke Palestin sebulan balik, tu pun tak berhenti mana-mana RNA. Sebulan balik. Mana ada orang pergi cuma tak berhenti rehat. Mana ada orang pergi sampai Palestin kau nak balik. Gong molek gitu. Tentu dah 2-3 bulan. Dia pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Abi Quhafah. Nama Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Saing kancingmu tu mai duduk babak cerita. Dia pergi Palestin mari. Lama mana Nabi pergi Palestin? Masjidil Aqsa. Lama mana Nabi Isra wal Mi'raj? Berapa minit? Berapa saat? Sebulan? Seminggu? Sehari?
Sehari pun tak. Ulama kata bekas panah haba tubuh Nabi tinggal di tempat tidur Nabi belum habis hilang, Nabi kembali dah. Cuba kita akak punggur sikit, jamuh tempat kita duduk ni ada tak rasa panah? Panah rasa tak panah deh? Sebab kita tubuh ni ada haba. Tempat kita duduk tu panah. Cuba kita akak punggur, jamuh. Panah tak? Panah. Lama. Sampai sejam ya panah. Sejam tu bukan panah, berapi, terbakar kapek gitu ke? Tak lama gitu, betul tak? Artinya sekejap. Haba panah tubuh Nabi, bekas Nabi tinggal di tempat tidur, tak hilang lagi, Nabi sapa dah. Apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Innilah usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku boleh terima apa hak Nabi Muhammad cerita, lebih pada cerita ni aku boleh terima. Mana Mi'raj apa aku boleh, Isra apa sangat, Mi'raj apa aku boleh terima lagi. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq orang berakal, orang cerdik, orang cerdas, orang yang punya akal. Adapun Abu Jahal bodoh. Sebab tu Abu bapak, Jahal bodoh, bapak bodoh. Nah, walaupun orang hebat pembesar Quraisy, nampak macam orang PhD lah sama itu kan, tapi hakikat pada agama dia bapak bodoh. Sebab apa? Dia tak reti hukum dengan akal. Pada adat saja Tuhan buat berjalan start sebulan lagi, sebulan balik tu. Lah ni kalau daripada Mekah pergi Palestin sebulan lagi. Tak ada. Berapa jam ya? Nah, tok nenek kita dulu pergi ke Mekah, sehari ke macam kita sekarang? Dok, berbulan-bulan. 4-5 bulan. Nah, naik kapal layar. Kalau tok nenek kita mula akidahnya kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, takdir lah ni buat lolok. Kita boleh jumpa tu nenek kita. Kita cerita, moyeng weh, tahu tak zaman kecil lah ni pergi Mekah sehari ya tak sapan bulan. Dia kejut tak? Dia tak akan kejut. Lek apa? Tuhan yang menyampai. Tuhan yang menggerak, Tuhan yang mendiam. Itu lah. Tapi kalau tu nenek kita tu akidah tak berapa nak kemah mana. Ya, kamu ni cicit aku ni, kau orang gila. Sudah. Tak terima Nah, yang mula pergi ke Mekah ni boleh naik kapal layar. Lama mana hok mati atas kapal tu? Mana ada siapa sehari ya. Ki agi pula cicit kita pula tak tahulah gapo hok Tuhan nak buat apa ni. Takut klik mata je ada kenderaan lagu tu sampai Mekah. Pak siapa dah Mekah dah. Mana tahu? Nah, harus Allah Taala nak buat lagu tu. Maka kita akan pelik tak? Tak pelik. Sebab yang menggerak, yang mendiam ialah Allah. Ini perkara kita kena betul-betul jelas, yakin dalam hati kita. Jangan ada syok, wasangka, zon, waham, jangan. Kalau tidak, tak boleh jawab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Tak boleh jawab. Kalau jawab tu nak godeh sampai kiamat. Nah. Tu sebab tu Nabi kata, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanan aku. Satu jalanan aku tu bagaimana? Ad'u ila Allah, menyeru manusia mengenal Allah ala basirah, di atas dalil penglihatan yang jelas, terang, tak ada ragu-ragu, tak ada sama-sama. Ana wa manittaba'an, aku dan para pengikutku, fasubhanallah, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan, wa ma ana minal musyrikin, tidaklah kami di kalangan orang yang menyemutukan Allah. Menyemutukan Allah tu kalau kita i'tiqad nasi memberi kenyang dengan power Tuhan buat, atau Tuhan buat kenyang bersama-sama dengan nasi menyengutu. Panadol memberi sehat serta dengan Allah Ta'ala bagi sehat sekali. Dia bekerja sama. Tuhan pun buat sehat dengan Panadol sekali. Syirik bukan syirik khafi ni. Syirkul akbar, syirik yang besar, syirkul jali, syirik secara terang-terangan. Kalau mati wala'iyadzubillah, kekal di dalam api neraka. Itu bahaya. Maka sebab tu ilmu akidah ini sangat penting, sehingga ulama kadang-kadang perkara hak kita tahu dah diulai-ulai pada makna walaupun perbahasan di tempat yang lain-lain. Sebab apa kata Imam Sanusi? Lianna khata'a fi fanni hadzal ilmi azimun. Kerana salah di dalam ilmu akidah ini bahayanya sangat besar.
Kalau tidak fasik, mubtadi', kufur, wal'iyadzu billahi min zalik. Ni. Walaupun orang tu suka dia mukmin muslim. Nah, dia tak kira hak dia suka. Dia kira hak sebenar ke tak sebenar. Nah, kalau pakai pia 24 jam berjanggut, dia pun tak mungkin saya kufur, saya mesti mukmin. Khomeini tu, kenal Khomeini? Khomeini tu serba besar lagi pada serba hamba. Janggut panjang lagi, hamba cukup sama. Zuhud lebih pada siapa tak boleh. Rumah dia tu diriwayatkan. Rumah Khomeini ni hanya ada almari sebutir, meja sebutir, sofa pun tak ada. Zuhud tak? Zuhud. Tapi akidah lagu mana? Lagu mana akidah dia? Kalau laknat Sayyidina Abu Bakar sekali, Sayyidina Umar 3 kali dia laknat. Mencaci maki sahabat, melaknat sahabat. Maka boleh kita ikut. Walau serba yang besar, walau dikatakan ni ulama, tak boleh kerana akidah dia tidak betul dengan akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tanya Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Sambung balik tadi, awal-awal tadi. Siapa satu fuq yang dikatakan firqatun najiyah tadi? Yang masuk syurga tadi siapa? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab. Jawapan Nabi ni tidak satu jawapan. Ini supaya kita perhati betul-betul. Nabi tidak jawab dengan satu nama. Bahkan dengan pelbagai nama. Dalam riwayat At-Tabrani Nabi jawab, qala ahlus sunnah wal jamaah. Jawab Nabinya ahlus sunnah wal jamaah. Riwayat yang lain Nabi kata al-jamaah. Riwayat yang lain Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Riwayat yang lain Nabi jawab sawadul a'zam. Bapa Nabi jawab dengan pelbagai jawapan. Ini sebagai isyaratun. Isyarah ai i'lamun bi khafiyyin. Pemberitahuan dengan secara halus kepada kita bahawasanya kebenaran tu tidak dibina di atas nama, tetapi di atas benda yang dipernama. Begitu juga kesesatan tidak dibina di atas semata-mata nama, tetapi benda yang dipernama. Itu contoh seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah difitnah oleh musuh-musuhnya sebagai nasibiyah atau nawasib, dan difitnah sebagai Syiah Rafidiyah, Rawafid. Lalu Imam Syafi'i kata, kalau membela sahabat Nabi, aku ialah nawasib atau nasibiyah. Demi Allah aku nasibiyah. Yang nasibiyah ni dia membela sahabat, di samping itu dia menghina ahlul bait, dan memunafikkan Fatimah, memunafikkan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil nasibiyah, melaknat Ali dan sebagainya. Ini panggil nawasib. Tempat kita jangan dengar nawasib ni, kita duk biasa Syiah lah. Satu lagi dipanggil Rawafid atau Rafidiyah, atau lebih kita kenal Syiah Rafidiyah. Ini pula terbalik, membela ahlul bait dengan begitu hebat, bahkan kadang-kadang menuhankan ahlul bait, memaksumkan ahlul bait. Di samping itu mengkafirkan sahabat. Dua-dua ni kelampau lah ke. Ahlus sunnah dah duduk tengah-tengah. Sahabat disanjung, dimuliakan, karena Nabi kata as-sahabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabatku dan sebagainya. Ittaqullah ala sahabi. Takwalah olehmu akan Allah di atas sahabat-sahabatku. Macam-macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ahlul bait, kita cinta kasih sahabatku, kita cinta, kita kasih. Jangan kita pelaga-pelaga ke, jangan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Imam Syafi'i dipitnah. Fitnah kata dia nasibiyah, fitnah kata dia Syiah Rafidiyah. Imam Syafi'i kata kalau membela sahabat Nabi itu nasibiyah, demi Allah aku nasibiyah. Kalau membela ahlul bait Nabi itu ialah Rafidiyah, Syiah Rawafid, demi Allah aku Syiah Rawafid, Rafidiyah. Tengok.
Betul tak? Imam Syafi'i itu Rafidiyah, Syiah? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i Nasirus Sunnah, orang yang menolongkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita hanya semata-mata nama. Kita orang ahli sunnah, nah, bukan ahli sunnah ni jadi satu jenama buh di NGO, persatuan parti boleh jadi satu masa nanti. Itu boleh jadi lagi ada lah ni ada NGO ahli sunnah wal jamaah. Satu masa mungkin ada parti pula ahli sunnah wal jamaah. Nah, boleh jadi. Salah ke? Tak salah. Cuma jangan sampai melampau. Mana? Kalau orang yang keluar daripada persatuan atau parti atau NGO ahli sunnah kita, ni keluar daripada ahli sunnah ni. Atau keluar daripada persatuan Islam kita, keluar daripada Islam. Ini sudah melampau. Karena kebenaran tu bukan nama, nah, tapi benda yang dipernama. Kita buh nama restoran Islam, salah ke? Tak salah. Niat nak tabarruk, nak tafaul, ambil sempena baik nama Islam. Nah, tapi adakah bila kita letak nama restoran Islam, automatik kita tu ialah restoran Islam? Belum tentu. Sehingga muamalah jual beli kita di dalam tu mengikut syariat Islam, baru kita benar-benar restoran Islam. Nah, jangan melampau sampai orang tak mari restoran kita. Entah ni tolak restoran Islam ni. Entah kafir ke? Lalu. Padahal makanan tempat dia tak sedap kat sini. Walaupun nama restoran Islam, tapi kalau muamalah tidak Islam, maka bukan Islam hakikatnya. Gitu kan? Masuk restoran, harga tak letak. Bila ambil lauk, suruh tak apa, makan dulu. Makan. Kira kan. Sudah makan ke apa? Makan ikan kering, telur masak. Kira RM50. Allah! Jahat mu ni. Kumini apa ni? Harga mahal apa berapa? Halal ke tak tu? Hak dak pakai tadi. Halal ke tak hak dak pakai? Makan hak siapa tadi? Banyak ke restoran kita lagu tu? Betul tak? Banyak. Harga tak letak, gapo tak letak. Melainkan kalau kira dulu tak apa. Main dulu kira ni. Dia pun kira 50. Allah. Tak jadi ya. Tak ada duit apa 20 hia ya. Ada sini. Tak apa, butel dulu. Nah, 30 hia masuk 35 tak apa. Tak apa. Nah, akak jual beli hotel dulu. Nah, makan tak apa, halal. Ni dah. Sudah baru kira. Cara Islam ke tu? Walaupun nama restoran Islam, tidak orang panggil hakikatnya mengikut Islam. Sebaliknya restoran tu nama McDonald. EMW. Nah, Bill Clinton. Contoh dah ni. Tak tahulah nama gapo dah ni. Nama orang putih dulu. Tak ada bunyi al-al ke kita kena bu al-al nampak Islami sikit. Nah, nampak arak-arak sikit. Tak ada. Tapi cara muamalahnya ikut Islam. Tak boleh makan kalau tak bayar dulu. Betul tak? Biasa pergi McDonald. Walau warung tak biasa juga kita pakai kedai kopi tu. biasa makan Kentucky Fried Chicken, KFC kena bayar dulu pun boleh makan dulu. Kena bayar dulu. Toleh makan dulu puak-puak habis baru nak bayar. Ikut cara Islam tak? Ikut cara Islam weh. Walau nama restoran tidak nama Islam, tapi Islam tu sebenarnya. Nampak tak? Artinya kebenaran dan kesesatan tu bukan pada nama, tapi benda yang dipernama. Maka nak tahu sebenar kebenaran atau kesesatan, tak dapat tidak kita kena belajar apakah yang dinamakan kebenaran, apakah yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah, apakah yang dinamakan fuak-fuak yang sesat, yang menyalahi ahlus sunnah wal jamaah. Karena kaidahnya inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu perkara itu tidak benar-benar jelas dan terang sehingga kita kenal sebelah lawan bagi dia. Kita nak kenal jantan, kena kenal betina. Begitu. Kita nak kenal orang jantan ni, kena kenal betina. Kalau kenal orang jantan, dia orang jantan, mari pondek kita bedat betina. Kadang-kadang comel pada orang betina lagi pondek ni. Ngah tingginya, nya jubu besarnya, nya kopek besarnya.
Kabar-kabar lekor pun besar. Betul tak? Kata ni Tino ni. Tino apa? Jatuh tu. Dah. Apa jadi lagi tu? Moga dia kena jatuh, dijatuh saja. Tak boleh. Tak cerak, tak yakin dia betul-betul kena jatuh tu. Maknanya kalau nak kena jatuh betul-betul, kena ratik Tino. Baru benar-benar dia kena jatuh. Nak kena Tino, kena juga jatuh. Baru benar-benar dia kena Tino. Kalau tidak, mari pengkik apa dia panggil? Hak tombol itu kan? Tino sebenarnya. Dia sengaja buat peluru sterik, nak buat pakai baju jatuh, kita bedah jatuh juga. Berat. Tino tu. Samalah kita nak kena kebenaran, kena juga kesesatan. Mana pegangan-pegangan dia? Mana akidah-akidah yang sesat? Kena. Kalau tidak, terpengaruh kita. Banyak yang terpengaruh. Contoh dah ni, apa nak sebut? Akibat kita tak mengaji. Orang kita ni berhi tengok hak zahir. Jagut dia panjang, serba dia besar, ada hitam sikit atas dahi, jubah 24 jam pakai, wasabah tak cukup tangan katut tekok. Oh ni besar ni, kewalian syekh dia, ilmu dia tinggi ni. Berat tu. Kadang-kadang hak jenis rupa hebat boleh gagal faham ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh. Nah, dia nak buat contoh tentang kekuasaan Allah. Dia kata, ya Allah, tuan-tuan yang mulia. Contoh ni. Nah, Tuhan kita ni sangat berkuasa, tuan-tuan. Nah, Tuhan mampu buat segala-gala benda. Dia mampu ambil roh Sayyidina Umar masuk di tubuh siapa pun di zaman sekarang. Sudah. Orang tu sekarang tu walau nama dia Zaid, hakikatnya roh dia Sayyidina Umar. Sudah. Bila mati tubuh Zaid tadi, roh Umar tu Tuhan kuasa berhulak dalam tubuh orang lain pula. Sudah. Bila kita tegur, anak murid kata kan, entah siapa? Entah ustaz aja. Nah, PU pula tu, reality TV. Sedap. Memelah banyak PU tu pemusnah ummah. Tidak napi ni. Bukan kita napi, memang banyak. Tapi janganlah pukul rata. Ada juga permata ummah. Nah, bukan semuanya jahil, bukan benar. Ada juga hak molek. Nah, contohnya macam ambo memang hak tak berapa nak molek lah. Ambo ayat sungguh. Sebab ambo dipilih tu bukan sebab ilmu, sebab rambut ambo panjang. Wallahi sungguh. Rambut ambo panjang ni sebenarnya. Ni siapa atas belikat ni. Panjang. Jadi lepas piu tu ambo tanya apa ambo ni dipilih. Segala benda ambo buat nak jadi tak lulus. Lulus semua. Nah, lulus siapa masuk. Bila tanya dia sebenarnya ustaz tak ada gapo, tazkirah biasa ya. Nah, lepas tu rambut ustaz cun dia kata. Rambut bengong. Tu dia pilih tu rupa-rupa bukan sebab ilmu, sebab rambut. Ni bahaya. Sebab tu program lagu ni sebenarnya bagus, tapi kena pilih molek, jangan sebab rambut. Nah, jadi sebab rambut ambo termasuk, pada ambo orang jahil. Sudahlah. Nah. Maka gapo nak cerita tadi tak ingat dah akunya. Terbelik habis masuk dengan piu tak piu. Dia kata, "Mu ni siapa? Piu je. Ustaz je. Lahir program reality TV je. Tok guru kami ni syekh." Nah, ilmu dia tu bukan hanya dalam kitab, ilmu dalam dada. Untuk orang hebat-hebat, tinggi-tinggi. Wow. Tahu ke tidak? Akidah orang yang mengiktikad roh orang boleh masuk dalam tubuh orang ni, pertama sekali kalau dia iktikad seperti agama-agama lain, kafir tu. Apa? Macam agama-agama lain ada yang iktikad kelahiran semula, bermakna kiamat tak ada tu. Betul Ataupun dia iktikad kiamat ada, tetapi bangkit hanya dengan roh saja, tidak dengan jasad. Sebab apa? Dua jasad 10, roh nak bangkit pun ada seketak. Boleh. Tiup sangkakala ni yang kali kedua ni bakit seketak kita. Hak mana mati di Kuantan ni pakak-pakik habis lah kubur masing-masing. Kubur. Atau kalau roh tubuh 10 nak bakit mana? Roh jadi bengong nak masuk tubuh mana tak tahu. Nah, mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Berarti akhirnya i'tikad jasad sudah hancur di mamah bumi. Yang bangkit hanya roh saja. Orang yang mengiktikadkan bangkit akhirat dengan roh sahaja,
kufur wal iyadzu billahi min dzalik. Ini akidah Syiah Ismailiyah batiniyah yang terkesan dengan falsafah Yunan. Ada? Maka i'tiqad falsafah kafir, kata ulama dalam kitab ilmu akidah, bisalasatin kafaral falasifatul idah iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama sifat 20 Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah mengkafirkan puak falsafah. Sebab apa? Sebab falsafah ingkar 3 perkara. 3 perkara ini sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana pertama? Ilmu Allah mengetahui dengan secara detail. Falsafah kata dak, Tuhan tahu hak umum-umum gitu ya. Nah, Tuhan tahu rambut kita tahu. Berapa helai rambut? Tuhan pun tak tahu. Banyak sangat pening kepala Tuhan nanti duk bila. Itu kata falsafah. Kafir tak dia? Kafir. Baharu alam. Bihudusil awalim, kata falsafah. Tidak. Alam ini qadim, semula jadi. Bukan Tuhan yang buat. Macam air hujan tadi. Sedup matahari, naik jadi buat, jadi berat jadi awal, turun jadi hujan. Naik turun, naik turun. Tabi'iyah dia dah gitu. Semula jadi dia dah gitu. Kafir dia? Kafir. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah, dibangkit dengan jasad bila ditiup sangkakala yang kedua, padahal sebelumnya kita adalah mayit, bangkai di dalam kubur masing-masing. Kata falsafah dah, yang dibangkit hanya ruh, jasad hancur di mamah, ulat di dalam kubur. Kafir dah orang yang i'tiqad lagu ni? Kafir, jangan main-main. Jangan main-main. Kita buat main-main akidah. Sebab kita duk taksub dengan tokoh. Subai dia, janggut dia, jubah dia, tukak dia, cicing dia. Berat gitu ni. Nah, siapa pun kalau tak betul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, fattabi'u, itu lebih wajib lagi. Ikut satu jalan Nabi SAW. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Nah, ada satu orang hamba Allah. Hamba kerek cerita. Di kota Damansara, dia mari mengadu kepada hamba. Dia kata, Ustaz, Allah, saya ni habis puluh-puluh ribu duit. Kena tipu ke Tok Syekh Tarekat. Tok Syekh Tarekat. Kau ni berahi Tarekat. Kalau mengaji akidah ke syariah, tak berapa nak berahi. Lambat. Masuk Tarekat selalu cepat sikit sampai tu. Rupa-rupa bukan Tarekat. Terikat. Bukan Syekh. Syekh. Dia kata Tok Syekh dia tu tak semaya. Tak semaya. Saya pernah tanya Tok Syekh saya, kenapa Syekh tak semaya? Apa jawab Tok Syekh dia? Dia kata bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Bermula juga. Macam kita jawi lama itu. Bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah ruhmu. Maka sibuklah kamu menyucikan rohanimu. Sedap ada ayat. Sedap ada. Sedap rasa nak tweet dalam Twitter dia. Rasa nak tulis dalam Facebook dia. Tapi sebenarnya akidah kafir. Siapa i'tiqad lagu tu? Okey? Betul tak? Yang bangkit bertemu dengan Tuhan hanyalah roh. Kafir tak tadi? Bisalasatin kafaral falasifatul idah. Allah. Hamba kata kalau abang mengaji sifat 20 basic je ni, boleh tahu selalu dah benda tu sesat, bukan kufur, bukan sesat biasa-biasa. Nah, kalau mengaji di surah masjid hak mengajar sifat 20 akidah Ahlussunnah wal Jamaah lah. Nah, basic. Boleh tahu dah. Kalau jawab gini, main tak apa lalu munisih ni. Bukan syekh, fardu ain tak lepas. Klik ngaji balik. Nah, akidah Ismailiyah Syiah batiniyah ni awak dah bawa ni. Falasifah ni. Tapi kerana tak mengaji, nah, bertahun-tahun duk ikut. Habis duit puluh-puluh ribu sampai nak bankrupt, barulah sedar. Habis duit dulu baru sedar. Allah. Inilah kepentingannya kita mengaji ilmu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, supaya kita dapat mana ayat Allah akhir, zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah bagi kamu wasiat untuk kamu, hei umat Islam, hei umat Nabi Muhammad SAW, la'allakum tattaqun, supaya kamu dapat bertakwa pada Allah. Apa takwa? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Allah, tinggal apa yang ditegah oleh Allah. Apa yang Tuhan suruh dalam ayat itu? Fattabi'u,
ahli sunnah wal jamaah. Nah, wala tattabi'us subula wajtinabun nawahi. Tinggal apa hak ditegah oleh Allah. Apa? Jangan ikut jalan-jalan selain daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita nak tahu ini pegangan Nabi, para sahabat, a'immah, ahlus sunnah wal jamaah ajillah kalau tanpa ilmu? Dan ini bukan pegangan Nabi, bukan pegangan sahabat, dan bukan pegangan para tabi'in, tabi'in dan ulama ajillah, a'immah, ahlus sunnah wal jamaah kalau tanpa ilmu. Maka kerana itu jangan segan kita mengaji. Masjid kena sediakan pengajian kita ahli sunnah wal jamaah, tauhidnya, pegangannya, syariatnya, amalannya, muamalahnya, munakahatnya, dan akhlaknya. Tazkiyatun nafsinya, ilmu akhlak, ilmu tasawufnya. Biar benar kita mengikut jalanan yang satu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berazah cukup setakat tu, kat pukul 9 dah ni. Mudah-mudahannya dapat manfaat lah. Karena malam ni pun ambo nak balik dah lah, aku lupanya. 3 hari dah. Sebenarnya ambo pergi ceramah pakar. Lepas tu kena sekat kau sehari. Mai duk atur dalam kuantek ni pula ni. Tak ada pasal-pasal. Tapi tak apalah. Tajuk pun tak bui. Tajuk tak bui kau aku nak kecek gafar susah. Kalau awal kemat semalam, kuliah maghrib semalam dia bui tajuk hubbul watani minal iman. Tak apa. Ni tak ada tajuk lah kau. Pagi tak ada subuh tak ada tajuk, tengah hari tak ada tajuk, malam pun tak ada tajuk. Tak ada tajuk gini kau aku nak kecek gapo, maka hak penting sekali bagi saya nya ialah akidah. So, kalau tak wi tajuk gitulah hamba kecek. Kalau wi tajuk baru kita kecek tajuk hak diberi. Jadi maaf banyak kalau apa yang hamba bercakap ni sudah diketahui dah. Jadilah sebagai tazkirah, fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Benda hak kita tahu dah Tuhan suruh bagi peringatan supaya dapat manfaat bagi orang mukmin. Bagi yang tak tahu lagi, barangkalinya sebagai ilmu untuk lakah dia pergi mengaji, cari ilmu, cari kebenaran supaya selamat dunia dan akhirat. Jadi cukup setakat tu. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri hamba sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,